Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan cikgu Cikgu Fauzia. Apa khabar murid-murid tahun 6 kreatif? Cikgu harap semuanya sihat Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, macam biasalah, cikgu nak kamu pergi ambil buku penulisan bahasa bahagian A. Buku yang warna coklat nipis tu. Okay, kita nak guna buku ni hari ni. Dengan pensel sekali lah. Baiklah murid-murid, ini sebagai ulang kaji. Penulisan ada 3 bahagian. Ada A, ada B, ada C. Hari ni kita nak belajar berkaitan dengan penulisan A. Karangan A lah. Kalau ingat balik apa yang cikgu ajar dahulu, waktu darjah 4, waktu darjah 5, berkaitan dengan penulisan A ni, dia ada formulanya. Macam ni kita nak bina ayat menggunakan jadual skop. S-K-O-P. Okey, mari kita tengok. Okey, ni cikgu besarkan sedikit. S-K-O-P. Apa S? Siapa ingat? Cikgu rasa semua orang ingat ni. S ni ialah siapa ataupun subjek. Biasanya siapalah. Cuma kalau gambar karangan tu yang diberi ialah gambar berbentuk macam fakta, baru kita tak boleh tulis nama orang di hadapan. Kita kena guna ganti nama ataupun kita guna penanda wacana. Okey, itu S. K apa pula? K ialah kata kerja. Kata kerja ni lah perbuatan lah. Apa yang telah dilakukan dalam gambar tersebut. Okey, yang O. O ni apa? Objek. Objeknya apa-apa sahajalah. Mungkin perbuatan yang dilakukan ada objek, ada menggunakan objek. Ada yang tak ada. Kalau tak ada, tak apa. Boleh tambah-tambah dengan perkataan yang lain sahajalah. Perbuatan yang lain. Okey, P. Last sekali ialah P. P ialah perluasan. Perluasan ni maksudnya apa yang dilakukan kata kerja tadi, kenapa dia melakukan perkara tersebut. Contoh, dia menyapu sampah. Sebab apa dia sapu sampah? Tu perluasan. Kalau dia tengah menonton televisyen, kenapa dia menonton televisyen? Jadi awak boleh sambung perluasannya dengan beberapa perkataan yang diberi. Antaranya ialah dengan, di, agar, supaya, kerana, pada, untuk. Perluasan ni biasanya dia menggunakan kata hubung. Bila ayat awak, bila ada kata hubung di hujung penulisan A, memang ayat awak tu cantik lah, gramatis. Mudahlah untuk dapat markah yang lebih tinggi. Okey, itu maksud skop lah. Okey, kita tengok contoh skop kat sini yang diberi. S tu siapa tadi? Samsia. Dia buat apa? Kata kerja dia menanam. Objek apa yang ditanam? Pokok pengerus. Perluasan di halaman rumah pagi tadi. Tengok, Samsia menanam pokok pengerus di halaman rumah pagi tadi. Berapa perkataan tu? Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey lah. Gramatis lah ayatnya tu. Kalau murid-murid bina 4 perkataan, 5 perkataan, itu ayat murid darjah 3, darjah 2 boleh lah. Sebab kadang-kadang dia orang bina ayat tak ada perluasan. Awak kena buat perluasan. Okey, kita pergi muka surat yang seterusnya. Contoh. Okey, kita tengok contoh dia murid-murid. Cara-cara mengisi masa lapang. Kalau awak tengok kat sini, ini jenis contoh yang diberi ni contoh macam karangan fakta lah ni. Berbentuk fakta, bukan karangan fakta. Berbentuk fakta. Maksudnya awak tak boleh tulis nama lah. Siti sedang membaca buku. Sebenarnya ada masa boleh. Bukan tak boleh maksud cikgu. Nanti takut jadi satu cerita. Awak boleh tukarkan kata ganti nama. Okey, contoh kat sini dia bagi perbuatan yang pertama ialah membaca buku. Yang ni. Ni membaca buku. Nampak? Sama dengan tu. Kemudian perbuatan yang kedua ataupun kata kerja yang kedua yang dilakukan ialah bermain. Kata kerja dia bermain. Kalau yang tadi kata kerjanya membaca. Kalau yang ini ialah bermain. Okey, seterusnya kata kerja yang seterusnya ialah membantu.
yang seterusnya ialah mencuci pinggan. Akhir sekali ialah menonton. Ni cikgu sentuh kata kerjanya sahaja. Okey. Dapat lepas tu barulah tulis membaca atau membaca buku, bermain badminton, membantu ayah mencuci pinggan, menonton televisyen. Okey. Seperti cikgu cakap tadi, bila karangan berbentuk macam ni, cara-cara mengisi masa lapang ni macam karangan jenis fakta. Adiknya, awak jangan tulis, cikgu tak galakkan awak tulis nama. Awak jangan Siti rajin membaca buku cerita. Tidak. Awak kena ambil contohnya seperti ayatnya seperti yang cikgu pernah ajar dekat awak, cara-cara mengisi membaca buku cerita, ataupun kita hendaklah membaca buku cerita, ataupun ambil terus pada perkataan membaca. Membaca buku cerita merupakan cara-cara mengisi masa lapang. Okey, itu antara contohnya lah. Dan seterusnya lah. Okey. Dapat murid-murid? Baik. Kita tengok yang muka sebelah. Kalau tengok contoh kat sini, dia bagi nama lah. Contoh kat sini, ayat yang diberi, ayat lengkap yang diberi kat sini, dia bagi nama. Dia kadang-kadang dia tengok pada situasi sebenarnya. Ada situasi yang cikgu kata tadi, ada boleh tulis nama. Ada situasi yang tak boleh tulis nama, macam tak kena, tak sesuai lah awak nak tulis nama. Tu yang kita kena masukkan, kita hendaklah, kita mestilah. Okey, kita tak payah bincang lah ayat ni yang dia telah dibuat ni. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Ini ialah buku tulis tadilah. Buku tulis yang cikgu suruh awak keluarkan tadi, buku Bahasa Melayu penulisan bahagian A tu. Semua orang ada kan? Semua orang dapat kan? Okey, bila dapat penulisan bahagian A ni, pertama kena baca soalan dia lah. Gambar-gambar di bawah menunjukkan cara-cara mengisi masa lapang dengan bakat istimewa. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang cara-cara mengisi masa lapang berdasarkan gambar. Tulis 1 ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Ini pun cara lah, cara mengisi lapang. Tadi tu pun ada. Seperti cikgu cakap tadi, cikgu ulang balik semula. Cikgu tak galakkan awak tulis nama bila karangan yang macam ni. Awak boleh guna kita hendaklah, kita mestilah, kita boleh lah, kita juga boleh. Guna perkataan-perkataan yang biasa kita guna dalam karangan B. Okey, baik. Mari kita bincang apa dia kata kerja yang ada pada gambar tersebut. Okey, siapa nak cuba? Ada siapa nak cuba? Tak ada. Mana boleh tak ada, betul tak? Baiklah, kita tengok sama-sama yang pertama. Kata kerja yang pertama. Apa kata kerja yang pertama ni rasa-rasanya? Dah sedia pensel dah Okey, kata kerja yang pertama ialah melayari internet. Betul tak? Bila dia buka komputer tu, mesti dia melayari internet. Takkan dia main game pula. Takkan mengisi lapang main game, tak boleh. Tapi tak kenalah kan. Tulis melayari internet. Awak tulis Yang pertama ialah melayari internet. Okey, cuba awak fikir, kenapa agak-agaknya kenapa kita nak buat perluasan ni? Kenapa kita perlu melayari internet? Mengisi masa lapang ni antaranya ialah melayari internet. Supaya apa? Supaya apa? Okey, cikgu bagi jawapan lah. Supaya apa? Untuk mencari maklumat. Banyak kita dapat maklumat daripada internet ni. Okey, yang kedua ialah bermain bola. Nampak? Bermain bola. Takkan tak tahu kenapa main bola? Mengisi masa lapang dengan bermain bola. Jangan lupa dengan tajuk dia tahu. Karangan yang macam ni, macam jenis fakta ni, awak jangan lupa tajuk. Dalam 5 ayat tu awak boleh kaitkan 2 ke 3 ke dengan tajuk tersebut. Kalau awak rasa awak mampu buat ayat tanpa mengaitkan tajuk tersebut pun boleh juga. Tapi cikgu galakkanlah, kalau sebab takut lupa. Awak syok sendiri nanti awak bawa buat ayat, awak syok sendiri, awak tak ingat tajuk dia apa. Okey, bermain bola lah. Sebab apa bermain bola? Mestilah tahu lagi murid lelaki. Betul tak? Mesti tahu. Okey, yang seterusnya, apa rasa-rasanya ni? Mengumpul stem. Kenapa mengumpul stem? Untuk apa mengumpul stem?
Ada siapa-siapa hobi yang mengumpul stem? Ada. Nak dapatkan apa? Nak cari, nak tahu stem dari dalam dan luar negara. Stem luar negara kan macam-macam jenis, macam-macam gambar kalau awak tengok. Okey, seterusnya ialah apa ni? Apa dia? Terbalik pula cikgu. Melukis. Melukis gambar. Aku rasa apa, kenapa dia melukis gambar? Nak mengisi masa lapang ni. Boleh fikir. Dia melukis gambar pemandangan, supaya apa? Supaya hatinya tenang ke, gembira, seronok dengan perasaan awak melukis tu. Bolehlah. Okey, yang terakhir. Apa yang terakhir? Apa tu? Menggunting keratan surat khabar. Sebab apa tu? Nak buat perluasan ni. Kenapa dia gunting keratan surat khabar tu rasa-rasanya? Sebab apa? Kalau melayari internet tadi, kita nak mencari maklumat. Kalau menggunting keratan surat khabar, dia adik-beradiknya lebih kurang. Tapi ni lagi susah sikit lah sebab menggunting. Apa? Untuk mengumpul maklumat. Dapat tak? Dapat tak 5 kata kerja dan antaranya cikgu dah bagi perluasannya apa? Cikgu bagi 3 perluasan. Yang 2 lagi awak boleh, yang cikgu bagi tadi melayari internet. Sebab apa melayari internet? Untuk mencari maklumat. Bermain bola, cikgu tak bagi perluasan. Awak cari sendiri perluasannya. Mengumpul stem, mengumpul stem untuk mengetahui tentang bentuk ataupun gambar yang ada dalam stem dari dalam dan luar negara. Melukis gambar pun cikgu tak bagi. Kenapa melukis gambar? Okey, yang seterusnya menggunting keratan surat khabar. Untuk apa? Untuk mengumpul maklumat. Okey, dapat tak murid-murid? InsyaAllah cikgu nak buat. Cikgu padam Okey. Cikgu nak buat dalam buku ni lah. Disediakan tempat tu kat tempat sebelah dia muka surat 2 awak buat kat situ. Kalau dah siap, awak boleh hantar dekat cikgu lah, dekat WhatsApp cikgu. Macam biasalah, setiap kali mengajar mesti harapan cikgu ni tinggi. Kalau minggu lepas dah 2 kali kelas cikgu minggu yang pertama 2 orang hantar. Minggu lepas 5 orang hantar. Minggu ni tanda soal banyak. Pada awak lah, cikgu memang mengharap sangat. Sebab ada di antara kamu yang tak pernah hantar. Cikgu tak tahu. Cikgu dah cakap tadi, cikgu tak tahu kenapa. Okey, murid-murid, setakat ini sahaja dahulu pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama semua. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.